Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi perbincangan SPM ulangan 2020 iaitu soalan penjelmaan. Saya akan buat 3 video berkenaan dengan tajuk ni sebab kita ada pecahan soalan A, B1 dengan B2. Maka hari ini kita akan bincangkan soalan A saja iaitu penjelmaan soalan A biasanya menyatakan koordinat bagi penjelmaan tunggal ataupun penjelmaan yang melibatkan gabungan penjelmaan. Cuba try dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks. Baiklah, untuk menjawab soalan soalan berkenaan dengan penjelmaan, yang pertama sekali ialah kita kena faham bahawa dalam soalan ni dia akan melibatkan nama-nama penjelmaan seperti translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Jadi kita tengok sini, T tu mewakili translasi. Okay, kita kena faham translasi tu, 7-2 tu macam mana translasi. Kemudian P pula, P pula merujuk kepada pantulan garis Y sama dengan X. Kemudian seterusnya ialah yang terakhir kita ada 3 penjelmaan bagi soalan ni, iaitu penjelmaan A diwakili oleh putaran 90 arah lawan jam pada asalan. Okey, kita tengok pada soalan ni. Okey, dia nak PT. Okey, bila dia nak PT, PT tu maksud dia kita kena buat T dulu. Buat T diikuti oleh P. Maksud dia kita kena buat sebelah kanan dulu baru dia buat sebelah kiri. Okey, kita tengok dulu. Dia nak titik M. Okey, soalan ni kita tengok dia nak rujuk pada titik M. Okey, dia nak titik M ni. Okey, bila nak titik M kita kena rujuk pada titik M pada satah chartes yang diberi pada rajah 9.1. Okey, jadi T dulu bila dia minta buat T tu merujuk pada translasi, maka titik M ni kita kena buat translasi dulu. 7-2 maksudnya ialah 7 dia bergerak ke kanan sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 7 ke kanan, -2 merujuk kepada 2 ke bawah. Jadi bila 2 ke bawah, okey saya buat dengan color merah ni 2 ke bawah. Sebab dia -2. Okey, bila 2 ke bawah dia akan berhenti di sini. Jadi kamu kena pelot tempat titik yang dia berhenti tu. Okey, bila kamu pelot pada titik yang berhenti, maksudnya di sini ialah kita kena jalankan yang pertama sebab asal tadi. Okey, kita dapat 51. Bila kita bergerak tadi, yang pertama proses T yang kita buat ni, dia dapat 51. Okey, bila dapat 51, barulah kita kena buat proses P. Okey, P ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, pantulan pada Y sama dengan X maksud dia, biasanya kalau ke pantulan Y kita garis melintang, pantulan X dia ialah garis menegak. Jadi bila pantulan pada Y sama dengan X maksud dia ialah pantulan dia merujuk pada pantulan yang berada pada garis condong. Okey, bila garis condong, kamu kena bina garis condong. Kalau X kosong, Y kosong. Okey, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, itu maksud dia tu. Okey, jadi kamu kena bina pembaris. Ni saya tak ada pembaris ni. Kamu kena bina pakai pembaris ini ni. Yang itulah pantulan dia. Okay, bila kamu bina garis pantulan dia, yang ni kamu sebenarnya bina garis pantulan ni. Okey, Y sama dengan X. Okey, bila kita berhenti dekat merah tadi 51, sebenarnya kita kena buat satu lagi, iaitu diwakili oleh P. Jadi P merujuk kepada penjelmaan yang ada garis pantulan, maka bila konsep pantulan ialah kita kena bawa titik kita tu bawa ke garis pantulan. Okey, dia akan pantul ke pantulan 2 kali ni. Okey, ke pantulan 2 kali. Ni saya buat garis purple. Bila kena pantulan 2 kali, maka dia akan pantul pun 2 kali. Okey, titik merah merujuk kepada ni ya. Titik merah tu ialah translasi. Okey, titik yang warna purple ni ialah titik yang merujuk kepada penjelmaan yang diwakili oleh P. Okey, jadi sini ni ialah
kamu kena tengok titik P tu koordinatnya, bila kamu baca koordinat dia ialah 1, 5. Okey, 1, 5. Okey, biasanya calon dia akan lupa kurungan. Jadi bila dia minta kita nyatakan koordinat, okey, koordinat kita kena ada kurungan. Okey, jadi kamu kena tulis dalam bentuk kurungan. Okey, kamu boleh tulis dia sebagai 1, 5. Nak buat tulis atas ni sebagai P pun tak apa ni. Saya nak rujuk je sebab kita buat proses T dapat 51, proses P dapat 15. Okey, jadi jawapan akhir dia ialah 15. Kamu boleh buat jawapan seperti yang saya tunjuk ni. Saya tunjukkan, ataupun kamu juga, atau nak tulis jawapan akhir terus pun tak apa, 15. Okey, ada dua kaedah. Satu nak buat 51 menjadi 15, ataupun nak tulis jawapan akhir 15 pun boleh. Okey, jangan lupa kamu jangan padam setiap pergerakan kamu yang kamu jalankan ataupun kamu laksanakan pada satah cartes yang kamu conteng tu. Jadi jangan padam. Kamu pelot tempat terakhir yang kamu berhenti tu. Yang itulah jawapan bagi soalan nombor 13A1. Baiklah, seterusnya ialah soalan A2. Okey, soalan A2 merujuk kepada soalan yang diwakili oleh TR. Okey, bila TR kita kena tengok R kita mewakili putaran, manakala T kita mewakili translasi. Okey, jadi maksud dia TR ni maksud dia kita kena buat R dulu kemudian baru buat T. Okey, jadi sini kita kena buat R diikuti oleh T. Okey, kita kena buat sebelah kanan kemudian barulah buat sebelah kiri. Okey, kita kena ambil balik titik original kita N. Jangan ambil soalan yang berada jawapan pada A1 tadi iaitu 15. Kita kena ambil balik yang soalan nombor 1 ni dah habis dah cerita tadi. Sekarang kita buat nombor 2. Okey, nombor 2 maksudnya kamu kena ambil balik titik original. Okey, jadi sini bila nak buat putaran, saya syorkan kamu gunakan namanya ialah kaedah Nazi. Okey, jadi kaedah Nazi, kita ada kaedah Nazi, kaedah guna pembaris untuk dapatkan imej apabila berlakunya putaran. Okey, sekarang ni kita dapatkan imej yang pertama, TR. Okey, imej yang pertama sini ni, jadi bila kita nak buat putaran guna kaedah Nazi, sebab dia ialah asalan, pusatnya asalan, maka bila pusat dia asalan, maka kamu kena tandakan pusat asalan dia ialah 00. Okey, ini pusat asalan. Okey, kemudian kita kena tengok kaedah Nazi tu maksud dia M tu akan turun ke bawah ni sebab dia lawan arah jam. Maksudnya jawapan dia tak mungkinlah berada sebelah atas. Atas tu ialah ikut arah jam. Jadi jawapan dia mesti berada kawasan di bawah sebab gini. Okey, jadi kaedah Nazi kamu kena sambungkan objek dengan imej. Objek dengan pusat. Okey, kamu boleh gunakan L macam ni. Kamu boleh gunakan seperti yang saya tunjukkan, ataupun kamu juga boleh gunakan seperti ni. Okey, sambungkan pusat dengan objek kena ada anak panah. Okey, sekarang ni bila saya buat macam ni, okey, jadi bila saya ambil yang L anak panah yang kedua ni, okey, bila dia pusing ke bawah ni ataupun dia akan putar ke bawah lawan arah jam, maka sini pusat dia akan, kita tengok ni, pusat 2 kemudian 3 ke kanan. Okey, pusat dia akan turun 2 sini ni. Okey, sebab dia sini 2. Maka dia akan pusing ke kanan. Jadi bila kita tengok pusing ke kanan tu maksud dia pusing kanan. Okey, pusing kanan ni, sini dia pusing kanan 3 kali ni. 3 kotak. Sini pun dia akan pusing kanan 3 kotak. Okey, sini center pusat pergi 2. Okey, sini pun pusat pergi 2. Okey, seterusnya dia akan pusing ke kanan 3 kotak, atau sini pun dia akan pusing kanan. Jadi kamu kena buat terbaliklah sikit daripada gambar Nazi tu. Gambar Nazi gambar penuh. Saya nak ringkaskan je tu. Gambar Nazi tu. Okey, jadi kamu tak boleh dia pergi ke sebelah atas ni, tak boleh sebab dia jawapan dia mesti berada sebelah bawah. Jadi kena ingat center tu dia akan agihkan berapa kotak yang perlu digerakkan anak panah. Okey, jadi bila berhenti di sini, kamu kena bacalah koordinatnya. Okey, jadi yang R ni bila kita buat soalan A2,
Okey, A2, R dia tadi. Okey, R tu merujuk kepada titik yang dia berhenti ialah -3. Tadi dia akan berhenti pada -3, -2. Okey, sini koordinat dia -3. Okey, dia sini -2. Okey, seterusnya bila dah jadi proses R, langkah seterusnya dia akan menjadi proses T, penjelmaan T. Penjelmaan T itu ialah merujuk pada translasi. Okey, translasi maksud dia ialah bila dia berhenti pada -3, -2, seterusnya dia akan bergerak 7 unit ke kanan, 2 unit ke bawah. Okey. Dia berhenti di sini tadi ni yang saya tanda color kuning orange ni sini ni. Okey, jadi bila dia berhenti sini sebenarnya dia kena bergerak 7 unit ke kanan. Jadi saya buat dengan color biru ni, 7 unit kanan. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 7 unit kanan. Dia akan bergerak lagi 2 unit ke bawah. 1 2 unit ke bawah, 1 2. Maksud dia akan berhenti di sini. Okey, 1 2. Okey, jadi kamu kena membaca koordinat yang tempat terakhir yang dia berhenti bila berlaku penjelmaan T, iaitu translasi. Iaitu penjelmaan dia merujuk kepada koordinat dia ialah, baca pasti X dulu, 4 -4. Okey, saya tulis kali hijau sebab kita buat kali hijau tempat berhenti tadi. Okey, samalah sini ni, saya bolehlah buat sini ni. Saya buat color kuning ni sebab dia berhenti tempat kuning tadi ni. Orange, -3, -2. Okey, selesai soalan nombor A1 dan juga A2. Cuba try.